Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera pelajar. Jadi ni rakaman yang saya kena buat balik semula sebab semalam saya lupa nak tekan button rakam. Tapi saya dah tekan, cuma tak tahu kenapa dia tendang balik, jadi hilang rakaman kelas tu. Tapi tak apa, saya just ajar secara simplify untuk kamu tengok bagi pelajar yang baru masuk ataupun baru join ataupun terlepas kelas ke. So boleh tengoklah video ni. Cuma video ni saya akan laju sikit je sebab saya tahu kamu boleh pause video ni kan. So kalau terlepas boleh ulang balik, kalau nak salin boleh pausekan video, dan kalau tak faham boleh ulang balik. Itulah. Alright, so harap tengok je lah video ni. Okay, kita tengok soalan nombor 2. Semalam kita bincang pada soalan nombor 2. Sebuah kilang menghasilkan arca pasu A dan pasu B. So dekat sini dia bagi satu table tau. Bila dibagi satu table ni, awak kena kenal pasti siapakah X dan siapakah Y. Okey. So di sini ni adalah jadual dia. Okey. Dan kita kena gunakan formula yang saya bagi tu, formula pada minggu lepas tu daripada buku teks matematik. Okey, simbol-simbol ketaksamaan tu macam mana nak gunakan pada situasi-situasi yang dinyatakan. So kita tengok di sini kilang tersebut menghasilkan X unit pasu A. So pasu A ni adalah X. Okey, pasu A adalah X. Jadi kita kena nyatakan X ialah pasu A. Okey, kemudian Y ialah pasu B. Kita kena namakan dulu. Kalau tak namakan, kita tak tahu siapa Y, siapa X. Okey. Ini tak ada markah, cuma yang ini untuk memudahkan kita lah. Sekarang ni kita ada mesin P dengan Q pula. Okey, kalau mesin A ni, kalau kita faham balik, A ni mewakili X. So sebenarnya mesin P ni dia adalah X ni dekat 40. Okey, mesin Q ni juga adalah X. Jadi sebaris ni adalah X. X tak boleh campur dengan X. Dia tak boleh berkawan dengan huruf yang sama. Dia kena berkawan dengan huruf yang berlainan. Okey, contohnya kat bawah ni adalah B. B ni adalah Y. So, biasanya kalau jumpa persamaan, dia akan X campur Y. Okey, so jadi bila kita nak guna persamaan, kita akan baca secara menegak, bukan melintang. Okey, bukan melintang. Kalau baca melintang salah. Kena baca secara menegak. X kena baca dengan Y. Okey. So, di sini kamu boleh tengok mesin P beroperasi tidak melebihi 2000 minit. Okey, dia sebut mesin P. Jadi awak jangan tengok mesin Q. Jangan tengok mesin Q. So awak tengok mesin P ni. Dia kata dia beroperasi tidak melebihi 2000 minit. Cerita je dalam table ni menunjukkan minit. Okey, 40 minit untuk X dan 20 minit untuk Y. Okey. Jadi dalam mesin P ni awak boleh gunakan ketaksamaan yang pertama, 40X campur 20Y. Okey, jadi itu adalah persamaan untuk minit. Di sini dibagi tidak melebihi. Tidak lebih maksudnya jangan lebih lah. Awak tak boleh guna simbol lebih, awak kena guna simbol kurang dan sama dengan. Okey, ingat tidak melebihi itu sama je maksud dia dengan maksimum ataupun selebih-lebihnya. Okey, jadi ini adalah rumus yang saya dah bagi tu. Formula dia awak kena guna kurang dan sama dengan, dia berlawanan lah. So nilai di sini adalah 2000. So awak tulis 2000. Okey. Untuk dalam nota ni awak kena kecilkan. Wajib kecilkan. Wajib kecilkan. Okey, wajib kecilkan. So bila awak nak kecilkan, first awak bahagi dulu dengan nombor belakang dia, iaitu nombor 10. Awak tengok semua masing-masing ada kosong, awak boleh potong. Okey, awak boleh potong. Potong. So tinggallah 4X tambah 2Y kurang dan sama dengan 200. Okey, so yang ini apabila awak dah kecilkan, awak tengok ada lagi tak nombor yang saya boleh kecilkan. Okey, awak tengok ni tambahan. First awak bahagi 10. First awak bahagi 10. Next awak kena kecilkan lagi. Kecilkan lagi sampai boleh. Kecilkan sampai boleh. Okey. So awak tengok kat sini nombor 4 dengan nombor 2 dengan nombor 200. Antara tiga-tiga nombor ni
nombor yang paling kecil adalah nombor 2. Okey, so kita nak kecilkan nombor, kita kena tengok nombor paling kecil dulu. Bila nombor 2 ni nombor yang paling kecil, so kita test 2 boleh tak bahagi dengan 2? Confirm lah boleh. Okey, so kita testing untuk yang kawan-kawan dia. So 4 bahagi 2 boleh tak? 4 boleh bahagi dengan 2, sebab 4 bahagi 2 dapat 2. Okey, boleh. 200 boleh bahagi 2 tak? Boleh. 200 bahagi 2 adalah 100. Okey, boleh. Jadi semua ni kalau boleh baru kita buat bahagi 2. Kalau salah satu cacat atau tak boleh, kita tak boleh kecilkan semua ni. Contoh kat sini nombor dia 203. Awak tak boleh bahagi 2. Okey, so bila satu tak boleh, yang lain boleh, kita tak boleh bahagi dengan nombor 2 untuk semua jenis ni. Okey, bila satu bahagi, semua kena ikut. Itu namanya selaras. So yang ni disebabkan semua boleh, kita buat bahagi 2. Okey, so jawapan dia akan jadi 4 bahagi 2, 2. 2 bahagi 2, 1. 200 bahagi 2, 100. Okey, ini adalah ketaksamaan yang cantik lah yang kamu dah kecilkan. Okey, ini adalah ketaksamaan yang dah kecilkan. Alright, so berkenaan dengan yang ni, awak dah boleh bersihkan balik jadual. Okey, so itu adalah ayat untuk pertama. Ayat kedua ni lebih kurang je. Mesin Q, dia cerita pasal mesin Q. Jadi awak kena tengok mesin Q beroperasi sekurang-kurangnya. Maksudnya jangan kurang. Okey, maksudnya orang kata at least sekurang-kurangnya dapat markah 40 baru lulus. Maksudnya awak tak boleh dapat kurang, awak kena dapat lebih daripada 40 baru lulus. Itu maksud dia. So sekurang-kurangnya ni jangan kurang. Okey, so mesin Q jangan kurang, kita guna simbol lebih. So Q adalah 30x campur 60y. 30x campur 60y. Jangan kurang, maksudnya lebih dan sama dengan berapa? 1800 minit. So kita guna 1800 minit. Jadi di sini macam biasa saya ajar wajib kecilkan. Potong kosong di belakang. Okey, sebab ni senang, bahagi 10. Okey. Kemudian awak akan dapat 3x campur 6y lebih dan sama dengan 180. Boleh kecilkan lagi tak? Kita cek nombor kecil ni, nombor 3 ni. Okey, awak tengok 3 bahagi 3 boleh, 6 bahagi 3 boleh, 6 bahagi 3 dapat 2. Okey, 6 bahagi 3 dapat 2. 180 bahagi 3 tak tahu, tekanlah kalkulator kan. Cek satu-satu. Okey, 180 bahagi 3. Okey, awak akan dapat nombor 60. Maksud dia, boleh tu adalah sesuatu nombor yang kita bahagi tak ada perpuluhan. Maksudnya nombor dia nombor bulat je. Itu maksudnya boleh. Okey, so ini awak boleh bahagi dengan 3. So 3 bagi 3 1, 6 bagi 3 2, 180 bagi 3 60. Okey, selesai untuk ketaksamaan tersebut. Sekarang kita nak cari ketaksamaan yang ketiga. Okey, ketaksamaan yang ketiga ni adalah ayat terakhir di sini. Penghasilan arca pasu B tidak melebihi 3 kali ganda pasu A. Okey, so siapakah pasu B? Pasu B adalah, kita tengok balik kat sini, pasu B ialah Y. So sebenarnya dia sebut Y Y tidak melebihi, okey, Y tidak melebihi, jangan lebih, tidak melebihi 3 kali ganda A. A tu adalah X, maksudnya 3 kali X. So kita tulis 3X lah. Okey, cukuplah kat sini. Dah tak boleh kecilkan, biar je lah kan, stay sahaja. So ini adalah ketiga-tiga ketaksamaan yang kamu dah selesaikan. Okey, jadi disebabkan kamu dah faham untuk soalan ni, maka kamu boleh buat satu plotting. Okey, plotting adalah soalan B. Bila awak nak lakar graf dan lorikkan graf, pertama sekali awak kena plot dulu. Plot ni tak ada markah, tapi plot ni memudahkan kita untuk lakar graf. Okey, so biasanya kalau nak plot, kita akan tarik balik ketaksamaan yang pertama. Ketaksamaan pertama yang kita dah ringkaskan adalah 2x campur y kurang dan sama dengan 100. Okey, kita ambil balik daripada atas. So biasanya saya ajar kita wajib gunakan y sama dengan mx tambah c. Maksudnya y kena duduk depan, x kena duduk tengah.
C yang tak ada huruf ni kena duduk belakang sekali. So bila awak tengok di sini, persamaan ni dah betul. Cuma ada huruf X dengan Y duduk depan. So awak kena pindahkan X ni ke belakang, halau dia. Okay, 100 ni memang dah C dah. Dia memang dah nombor yang belakang kan. So biar je duduk diam. Jadi apabila awak pindahkan 2X, awak kena tengok simbol dia. Simbol dia adalah positif. Okay, di sini positif. Tapi bila pindah ke belakang, dia akan jadi negatif. So di sini akan jadi Y kurang dan sama dengan negatif 2X tambah 100. Okey, maksudnya simbol ni tak akan berubah sebab awak cuma pindahkan nombor sahaja ataupun unsur dia sahaja awak pindahkan. So simbol dia tak akan berubah. Okey, so nanti ini adalah jawapan dia. Bukan jawapan dia, ini adalah untuk kamu mudah plotkan. So nanti awak kena sediakan template. Okey, ni adalah template untuk plot. Okey, template plotting. Okey, template plotting. Awak kena sediakan template ni macam ni. Mungkin 3 kotak kosong untuk atas dan bawah. Okey, 3 kotak kosong untuk X, 3 kotak kosong untuk Y. Macam ni lah. Okey, sekejap Okey, jadi macam ni. Okey, so ini adalah template yang kamu kena ingat. Sebab template ni tak semestinya kamu buat 3 kotak. Mungkin kamu boleh buat lebih atau kurang. Tapi nak jadikan satu garis lurus yang sempurna, better buat 3 lah. Dan awak boleh pilih nombor yang awak nak. Saya cadangkan awak gunakan X kosong dulu. Okey, kosong ni saya saja letak. Suka saya lah kan, kosong. So apabila X kosong, okey, apabila X kosong, awak kena tengok ketersamaan yang awak dah susun Y, M, X tambah C ni, dia lagi mudah untuk awak kira guna kalkulator. Awak akan ambil belah kanan saja. Y tu awak tak akan fikir. Okey, Y tak akan fikir, maksudnya tak akan tekan dalam kalkulator. Ni adalah hijau ni adalah saya petakkan. Maksudnya awak tekan kalkulator untuk benda hijau ni saja, belah kanan sahaja. Okey, so awak tekan kalkulator, saya dah ajar. Salin je persamaan tu, negatif 2. Untuk awak tekan apa ni? Untuk awak tekan S, awak kena tekan alpha. Tekan alpha. Dan tekan tutup kurungan ni ada X kat atas dia kan. So tekan tutup kurungan. So nanti dia keluar huruf X. Okay, so ini cara kita menekan kalkulator. Kemudian tambah dengan 100. Okay, itu maksud dia. Dan awak kena tekan calculate kat sini. Tak perlu tekan sama dengan. Awak tekan CALC kat sini. CALC ni adalah calculate. So awak kena tekan CALC. So nanti dia akan tanya kita lah, X yang kita pilih berapa? Kita yang pilih. Ini yang kita pilih. Sekarang ni kita pilih kosong. Okay, bila kita pilih kosong, kita tekan kosong sebab kita pilih kosong. So bila kita dah pilih kosong, tekan sama dengan. So apa keluar dekat kalkulator? Kalkulator cakap 100. Okey, kalkulator cakap 100. So maksudnya 100 tu menunjukkan Y. Itu maksud kita nak buat plotting. Okey, bila dah selesai, awak tak payah padam kalkulator. Awak boleh teruskan dengan nilai-nilai yang lain. Awak boleh tekan CALC semula. Nanti dia akan tanya, S yang kita pilih apa? Apa yang kita pilih lagi? Contoh di sini nombor dia adalah nombor 100. Mungkin awak nak pilih sifir 20. Saya try lah sifir 20 So saya pilih 20 kat sini. 20. Ni saya suka hati saya nak pilih. So kita pilih 20. So mungkin jawapan yang dikeluarkan adalah 60. Okey, mungkin kita nak test lain. Saya tak nak 20, saya nak 50. Okey, 50 dapat kosong. So mungkin tadi awak pilih 20. Okey, awak pilih 20, awak dapat 60 kan. So 60 tu jawapan kalkulator, awak tulis kat sini. Mungkin saya nak 50. Okey, saya nak 50. Okey, awak akan dapat kosong sebab awak tekan CALC 50. Dan jawapan akhir dia akan jadi kosong. Okey, so ini adalah plotting untuk ketersamaan yang pertama. Cumanya awak kena bentukkan Y, M, X tambah C supaya senang awak nak buat plotting. Kalau awak tak buat Y, M, X tambah C, awak susah nak plotting. Okey. Okey, itu adalah ketersamaan yang pertama. Maksudnya garisan yang pertama. Nanti senang lah awak nak lakar graf kan. Dia dah plotting ni. So untuk yang kedua, buat benda yang sama. Ada X campur 2Y lebih dan sama dengan 60. Okay, so untuk awak samakan dalam bentuk Y sama dengan
X tambah C. Okey, awak pindahkan X dulu. So dia jadi 2Y lebih dan sama dengan negatif X tambah 60. Sebab X ni awak pindahkan ke belakang, dia jadi negatif. Okey. So sekarang ni kita nak Y tu duduk seorang-seorang. Awak tengok di sini Y mx tambah C. Mana ada mana ada nombor dekat Y? Y ni maksudnya dia single je. Okey, kita tak nak ada apa-apa unsur pada Y. So Y tak boleh negatif. Okey. Yang ni tambahan saya tulis Y mesti tunggal. Okey. Tunggal. Y tak boleh negatif. Y tak boleh negatif. Okey, maksud dia kalau Y tu negatif, awak kena positifkan dia lah. Okey. Yang ini kesnya Y positif. Nanti saya ceritalah kalau Y negatif macam mana. So sekarang ni Y dia dah positif, dah betul. Tapi ada nombor 2. So kita pindah 2 jadi bahagi. So kita pindah, dia jadi Y lebih dan sama dengan negatif 1/2X tambah 60/2. Okey, maksudnya semua belah kanan tu awak kena bahagi dengan nombor yang ada dekat sini. Kalau sini nombor 3, awak bahagi dengan 3. Kalau situ nombor 2, awak bahagi dengan nombor 2. Okey. So semua yang ada dekat belah kanan awak kena bahagi dengan nombor 2. Alright. So itu adalah ungkapan yang awak kena faham. Sebab ungkapan tu awak dah belajar masa tingkatan 2, tak silap saya. So awak boleh kecilkan 60/2 ni. 60/2 ni saya tak nak tulis, saya terus tulis 30 lah. Sebab awak dah tahu dah 60 bahagi 2 dapat 30. Okey. So ini adalah bentuk Y mx tambah C tu. Dan awak boleh sediakan template. Sekejap Okey, awak sediakan template. So template dia adalah X, Y. Okey, ini adalah X, Y. Kemudian awak sediakan template macam ni. Okey, selesai. Dan saya ajar awak kena mula dengan kosong. Okey, bila awak mula dengan kosong, awak dah nampak jawapan dia 30. Hai, kenapa cikgu main tam je 30? Okey, apabila X kosong, okey, awak boleh tengok di sini, kita ambil belah kanan sahaja yang hijau ni. Apabila X kosong, awak tak payah pandang X. Potong je X ni. So agak-agak tinggal apa? Confirm lah tinggal 30 positif kan? So jawapan dia dah nampak dekat situ. Okay, sama macam case tadi. Kalau X kosong kat sini, awak nampak apa? Awak nampak 100 je. So senang tak? Sebab tu bentukkan Y mx tambah C ni memudahkan kita plotting sebenarnya. Okay, untuk X kosong awak dah nampak dah. Atau awak boleh manual kan? Awak guna kaedah manual pun boleh, tak ada masalah. Alright, so bila kita dah siap macam ni, kita nak cari yang seterusnya. Yang seterusnya kita tak boleh hentam. Kita kena tulis dalam kalkulator. Tekan negatif 1/2. Okey, kemudian ada X ni awak tekan alpha X tambah 30. Kemudian dah siap salin, awak kena tekan CALC. Dia tanya kita punya nilai. Berapakah nilai X yang kita nak? So di sini ada nombor 60. Mungkin saya nak 30. Okey, saya nak 30. X 30. So saya dapat 15. Okey, mungkin saya pilih X tu 30 dan kalkulator cakap 15. Okey. So bila saya pilih 60 pula, saya tengok nombor dia je. Saya calculate 60. Saya pilih 60. So jawapan dia kosong. Awak boleh testing 60. Jawapan dia kosong. Contohlah, kalau awak tekan-tekan, okey, ada satu case ni. Apabila awak tekan apabila awak tekan negatif 1/2 tambah 30 alpha X tambah 30. Okey, awak tekan CLC, contohnya awak pilih 40. Okey, mungkin jawapan dia 10. Tak ada masalah, awak boleh ambil 40 sebagai X. Tapi mungkin awak dapat 45. Okey, CLC 45. Okey, awak dapat dalam pecahan. Pecahan ni jangan ambil sebab dia akan menyusahkan awak untuk lakar graf. Menyusahkan, kita tak nak yang susah. Kita nak yang senang. So, cari je sukatan nombor yang akan jadi nombor dia nombor bulat. Okey. So mungkin awak testing lah. Mungkin awak guna sifar 10. Start dengan 10. Okay, awak dapat 25. Tak cantik lah. Saya nak 20. Cantik sikit. So ambil macam tu. Okay, kita ambil 20 ataupun kita ambil 30 lah. Senang.
Macam tu lah. Awak testing sampailah awak dapat. So biasanya kalau akhir jawapan dia macam ni, contohnya start dengan kosong, diakhiri dengan kosong juga. So dia memudahkan kita untuk lakar graf sebenarnya. Okay. Tapi bergantunglah pada graf tu. Kalau terlalu panjang sangat, awak ambil yang terdekat je lah, tak payah ambil ujung-ujung kan. Alright. So itu berkenaan dengan 1 dan 2. Settle lah untuk plotting. Sekarang kita nak plotting untuk ketersamaan yang ketiga. Ketersamaan yang ketiga adalah Y kurang dan sama dengan 3X. Di sini awak kena tengok Y duduk depan ke? Okey, Y dah duduk depan, X dah duduk belakang. So biar je lah. Okey, dah siap lah tu. So sekarang sediakan template terus. Sediakan template. Okey, ini sediakan kosong dulu. Okey, sediakan kosong dulu. Dan kita tekan, kita akan ambil belakangan saja. Belakangan ni adalah 3X sahaja. Okey, hijaukan. Okey, belakangan ni adalah 3X sahaja. Awak ambil 3X. So 3 alpha X. 3 alpha X. Calculate, awak tekan kosong. Awak akan dapat kosong. So keluaran dia akan dapat kosong. Jangan pelik memang macam tu. Jangan pelik. Memang jawapan dia akan jadi macam tu. Kemudian gunalah CV mana-mana yang awak nak. Mungkin awak nak guna CV 10. Mungkin awak try 10 lah. CLC 10. Okey, awak dapat 30. Try lah. Okey. 10, awak dapat 30. Kemudian 20. Mungkin awak nak pilih 20 lah. Okey, mungkin awak nak pilih 20 ke, nak pilih 30 ke. So CLC 20. Okey, awak dapat 60. Okey. So ini adalah plotting dia. Jangan terlalu sasar jauh. Contoh awak ambil plotting CLC 30. Okey, nombor 90. Jauh sangat tu. Tak nak lah, nak dekat-dekat je. Kecilkan sikit sukatan X tu. Okey, kecilkan sikit. Mungkin awak nak guna CLC 5 ke. Okey, mungkin awak nak guna CLC 15 ke. Okey, kecilkan. Jangan jauh-jauh. Sebab nanti akhir dia sama juga. Awak akan dapat garis lurus juga kan. So awak kena ambil yang mudahkan awak. Alright. So ini adalah berkenaan dengan soalan A dan B dan saya harap awak faham. Sekarang awak kena plotkan 3 graf yang saya ada ni, yang awak dah plot ni. Okey. Plotkan dan awak kena namakan cantik-cantik. So di sini saya nak tunjukkan graf saya. Okey, saya bagi masa awak untuk pause video ni untuk awak lakar graf. Setelah awak lakar graf, tolong tonton video ni lagi. Alright, so kita sambung, kita tengok macam mana kita nak lakarkan graf. So awak tengok setiap kali graf awak dah lakar, awak kena namakan dia. Macam ni Y sama dengan 3X. Itu adalah garisan dia. Awak kena namakan. Kalau awak tak namakan, nanti awak keliru mana satu garis dia. Okey, awak kena namakan. So sekarang ni, itu adalah ketersamaan 3 punya garis. 1, 1, 1. Alright, ini adalah garisan ketersamaan ketiga. Awak tak payah tulis 3 Roman tu Saya just tulis untuk bagi awak nampak je. Kemudian manakah garis yang ketersamaan pertama? So ketersamaan pertama adalah garisan dia di sini. Okey, ketersamaan pertama di sini garisan dia. Dan ketersamaan kedua di bawah ni. Mesti awak dapat. Dia mesti garis lurus. Dan akhirnya awak kena lorekkan. Lorekkan ni berdasarkan simbol yang awak dah guna tadi. Okey, first awak tengok ketersamaan pertama, garisan pertama. Simbol dia adalah belakang, iaitu kurang dan sama dengan. Okey, kita akan tengok lorekkan pada bawah garis. Okey, bawah garis. So ketersamaan pertama bawah garis adalah di sini. Bawah. Awak tak boleh tengok atas. Awak kena tengok bawah. Okey, next. Ketersamaan kedua digunakan simbol lebih. Okey, ketersamaan kedua digunakan simbol lebih, maka awak kena tengok lebih dan sama dengan, maksudnya atas. So garisan kedua ni atas. Okey, atas. Okey, dan ketersamaan ketiga awak kena tengok simbol dia, dia kata bawah. So belakang lah. Okey, kurang dan sama dengan. Jadi bawah garis, kita bukan kata bawah garis tu adalah belakang ni. No, salah. Bawah garis adalah sini. Okey, bawah dia. Okey, bawah atau belakang. Kalau sini atas. Okey, tu bawah. Kena ikut hati-hati sikit. So itu adalah dia punya jenis graf. Mana anak panah yang paling banyak? Anak panah sini 1 salah. So sini 2 salah. Sini 3. So 3 adalah kawasan paling banyak anak panah. Jadi kawasan paling banyak anak panah itulah kawasan lorek.
Okay, so awak kena lorek. Lorek tu awak kena tulis R kat tengah. Awak tak tulis R, maksudnya awak tak profesional lah. Tak ada markah pun sebenarnya, tapi wajib tulis R sebab dia dah cakap dekat dalam soalan. Okay, lorekkan rantau R. Okay, lorekkan rantau R. Alright. So, apa yang saya nak mention kat sini, apa yang awak lakar, awak kena ikut sukatan dia. Dia ada sukatan sebenarnya. Okay, kalau kita tengok, dia adalah L-shape graph. L-shape. Okay, bukan T. L-shape sahaja. Ni lebihan echo sahaja. Mestilah ada echo kan. Okay, so L-shape ni, awak kena tengok, dia mula dengan kosong. Okay, dan dia start dengan 2 cm. Ni adalah 5 kotak kecil, ni 1 cm. So, saya biasa gunakan sukatan 2 cm. Kenapa kita kena guna 2 cm? Kenapa saya tak guna 1 cm? Sebab dia kata, dengan menggunakan skala 2 cm, awak wajib guna 2 cm. Kalau guna 1 cm, salah lah. Okay, hilang satu markah, tolak satu markah. Dah salah, tolak lagi kan? So, dia kata sifir berapa? Sifir 10. So, awak guna sifir 10. Jangan guna sifir 5. Guna sifir 10. So, awak guna gandaan 10. 10 campur 10, 20. 20 campur 10, 30, 40, 50, 60. Okay, awak kena guna gandaan 10 pada kedua-dua paksi. Maksudnya paksi X dan paksi Y guna sifir 10. So 10, 20, 30, 40. 10, 20, 30, 40. So wajib awak kena baca soalan tu, dia ada skala dia. Kalau matematik dia tak ada skala, awak boleh bebas fikir macam mana awak nak. Tapi sepatutnya matematik tu dia kena gunakan skala yang diberi. Tapi pelik soalan dia tak lengkap, dia tak bagi skala. Tapi tak apa. Okey, ini maksudnya awak dah faham. So awak kena lorek lah. Okey. So dengan tu awak kena cari pula soalan C daripada graf awak. Okey. Jadi untuk cari soalan C ni, sekejap Okey. Bilangan minimum arca pasu B. Okey, minimum pasu B. B adalah Y. Jika kilang tersebut bercadang untuk menghasilkan 30 arca pasu A. Pasu A adalah X. Ingat saya dah catat awal-awal dekat atas. Okey, di sini X ialah pasu A dan Y ialah pasu B. Awak kena faham kat sini. So dia cakap jika 30 pada pasu A, 30 unit pada pasu A adalah X, paksi X. So X ni awak cari 30. Okey, 30. Awak naik atas, naik macam semut jalan kawat satu hura-hure. Okey, awak tengok kat sini ni adalah pelanggaran pertama. Okey, pelanggaran pertama bermaksud minimum. Pelanggaran kedua di sini atas ni maksudnya maksimum. Okey, awak nak minimum sebab soalan ni dia tanya minimum. Minimum sahaja. So atas ni jangan lebih-lebih. Lebih-lebih siapa kisah kan? So awak tengok kat sini bilangan minimum pasu B. So pasu B ni adalah pada paksi Y. Awak kena pergi pada paksi Y. So tarik pada paksi Y. Tarik lagi, berkawat satu hura-hure, tarik lagi. Tarik. Okey, awak dapat. So sini nilai dia adalah 15. Sebab kira 11, 12, 13, 14, 15. Okey. So awak kena tulis dalam jawapan. Okey, di sini awak kena tulis C1 bilangan minimum sama dengan 15. Okey, senang je. So, itu adalah bilangan minimum dia. Sekarang kita nak tengok pula pada soalan kedua. Soalan kedua, jumlah keuntungan maksimum. Cerita dia pasal keuntungan mestilah melibatkan duit. Untung mesti melibatkan duit. Okey, siapa tak nak duit? Okey. So, sekarang ni, siapakah persamaan fungsi? Kita kena cari fungsi objektif. Okey. Cari persamaan harga. Cari persamaan harga. Dia mesti ada persamaan harga dalam soalan. Biasa soalan bagilah. So, bila cerita soalan harga ni, awak kena tengok satu unit arca pasu A dan satu unit arca pasu B masing-masing ialah 300 dan 200,5. So, dia sebut siapa dulu? Dia sebut pasu A. Pasu A dia sebut dulu, 300 dia sebut dulu. Maksudnya, 300 tu milik pasu A. Jadi, RM300 tu awak tulis macam ni. Okey, ni adalah fungsi objektif Fungsi objektif.
Fungsi objektif tu dalam kata lain dia adalah K, simbol dia. Fungsi objektif K ataupun persamaan harga. Sama je. Fungsi objektif K ni adalah persamaan harga Fungsi objektif K ialah 300 arca A. Arca A kita tulis X sebab pasu A memang X bukan Y. Y adalah B. So 300 tu milik kepada A. So 300 milik kepada X. Okay, so 300X. Bila dia kata jumlah, maksudnya kena tambah lah keuntungan jumlah jumlah keuntungan dia kena tambah. So tengok harga seterusnya adalah 200.5. 200.5 ni milik pasu B. So 200.5 milik Y. So ini adalah fungsi objektif awak. So awak dapat 1 markah. Okay, dapat 1 markah di situ. So, fungsi objektif tu memang setiap kali soalan ni memang akan keluar. Dan memang dalam soalan tu dia cerita pasal harga je. Tak pernah cerita pasal lain. Memang pasal harga. Okay. So, jangan pening. Fungsi objektif mesti pasal persamaan harga. So, sekarang ni awak dah siap tu. Awak tengok balik graf awak. Awak ada 3 bucu. Okay, awak ada 3 bucu. 1 2. Awak tak nampak 1 2 3. Bucu lorek bucu lorekan sahaja. Untuk bucu lorekan ni awak kena tengok balik adakah dia menepati koordinat-koordinat yang kita nampak. So kita tengok paling kita ada 3 koordinat. Biasanya orang akan ambil keuntungan maksimum ni orang yang paling tersasar jauh. Okay, maksimum maksudnya paling jauh, paling hujung. So awak tengok di sini dekat sangat dengan Pak C. So tak nampak macam maksimum pun. Ini bawah ni pun sama dekat dengan Pak CX. So dia nampak macam jauh. Dia macam dekat dengan Pak CX. So bukan keuntungan maksimum. Dan awak tengok di sini jauh daripada Pak CY, jauh daripada Pak CX. So dah nampak jawapan dia dekat situ, koordinat di situ. Tapi kita tak boleh main agak sebab ada certain keuntungan maksimum boleh jadi bawah. Okey. Jadi macam mana kita nak tahu? Macam mana kita nak tahu yang manakah koordinat maksimum? So awak kena baca dulu koordinat dia. Ada 3 koordinat. So di pertama ni adalah 20 60. Okey. 20 pada X. Okey. Dan 60 pada Y. So kita ada koordinat pertama. So saya ada koordinat pertama 20 60. Okey, koordinat kedua adalah berapa? Koordinat ketiga adalah berapa? Okey. So kita kena baca betul-betul kita tengok. Alright, so ini adalah 20 60. Okey, awak kena tengok pula pada koordinat sini. Sini awak tengok dia berada di tengah-tengah kotak Dia berada di tengah-tengah kotak. Awak tak boleh bundarkan dia ke belakang luar lorek. Awak kena bundarkan dia ke depan belah lorek kan di sini. Okey, bundarkan. Dia kena bundar sebab kita nak kawasan lorek, kita tak nak kawasan yang bukan lorek, betul tak? So, bila awak nak ambil kawasan lorek, awak tengok ada 2 kawasan, ada kotak bawah dan ada kotak atas. Yang manakah yang menepati langgaran pada hujung bucu petak kecil ni? Atas ke bawah? Kalau bawah ni, awak tengok dia langgar pada tengah-tengah ke petak ni. So, dia bukan koordinat dia. Awak kena ambil koordinat di sini. Jauh sangat. So, tak nak. Kita ambil yang terdekat. So, ambil atas dia, ada di sini. So, yes. Di situlah koordinat dia. So, di sini kita baca. Kalau sini 10. Okay, kita ke belakang 1. So, sini 9. Okey, 9 di sini. Okey, 9. Dan sini berapa? Sini adalah 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Okey, 9 dan 27. So, koordinat dia di sini adalah 9 dan 27. 9, 27. Alright. So, yang ini pun awak buat benda yang sama. Bila dia ada di sini tengah-tengah ni, awak kena bundarkan terdekat. Mungkin sini terdekat. Mungkin saya cakap mungkin. Okay, sini terdekat. So, awak tarik. Dan awak tengok sini 45. Okay, sini 45 dan sini 46. Okay, so awak tulis kat sini 46. Okay, so 46. So, awak tarik lagi, cari nilai Y dia di sini. Okey, di sini. So, kira balik. Sini 5, 6, 7. Okey, so 4, 6, 7. So, awak ada 3 koordinat bucu. Okey, awak kena carilah. Okey.
So di sini saya tulis kita ada 927 467. Ingat kalau tersasar sikit je tak apa, tak ada masalah. So tengok di sini, gunakan persamaan ni, awak gantikan X dan Y mengikut koordinat dia. Okey. So 300 X tu awak tukarlah dalam 20 kan, tambah dengan 250, Y tu awak tukar dengan 60. Ambil je daripada atas. Okay, ambil daripada atas. So X, Y tu awak ubah. So berapa RM? Mesti dalam RM sebab dia cerita pasal harga. Kalau awak tak tulis RM salah. Okay, di sini pun sama. 300 darab dengan 9 tambah dengan 200 setengah darab dengan 27. Berapa RM? Di sini pun sama. 300 kali dengan 46 campur dengan 200 setengah kali dengan 7. Berapa RM? Nanti awak bandingkan manakah yang paling maksimum yang awak boleh dapat. Sebab dia cakap maksimum, lain lah kalau dia cakap minimum kan. So 300 kali 20 tambah 200 setengah kali 60. So dapat RM 21,000. Okay, next 300 kali 9 tambah 200 setengah kali 27. Okay, awak dapat 9,450. Sikit. Ini nampak sangat minimum. Okay, nampak sangat ni keuntungan minimum. So tak nak lah jawapan 2 ni, tak nak. Memang dah nampak salah. So 300 kali 46 tambah dengan 200 setengah kali 7. Ok, awak dapat 15,000. Hampir hampir maksimum. 15,550. So ini minimum, ni maksimum. So awak nak ini. Ok, yang lain tu awak boleh kata bukan jawapan. Ini adalah jawapan. Senang je. So itulah jawapan akhir. Simple kan? So apa yang awak lakar daripada atas graf tu, itu yang akan membekalkan banyak jawapan. Ni bukan jawapan. Okay, so itu sahaja dalam pengatur cara linear. Dan ini sebiji macam matematik kamu. Jadi kalau kamu faham matematik, kamu faham yang ni. Kalau kamu faham yang ni, kamu faham matematik. So dia ada kaitan. Okay, sebab tu saya cakap daripada minggu kedua hari tu, saya cakap matematik dengan AdMath ni dia sangat berkait. Dan jangan putus asa untuk kamu buat soalan. Okay, AdMath tak susah. Janganlah jawab-jawab yang susah. Tak semua topik yang awak kena jawab. Ambil topik yang senang. So bahagian sini semua senang adalah pengatur cara linear dan nombor indeks. Alright, so pastikan awak dapat skor sekurang-kurangnya dalam 16 lah, 16/20 macam tu. Sebab ada 2 soalan. Ada 4 soalan, awak pilih 2 sahaja. Satu soalan 10 markah. So bila awak pilih 2, awak akan dapat 20/20 lah. Siapa dapat 20/20 maksudnya awak bagus. Tapi awak dapat 16 pun dah okey. Jangan kurang daripada 16. Okey, ini tajuk pengatur cara linear kan. So kita faham, awak pelajar mestilah mendapat sekurang-kurangnya 16 markah untuk bahagian C. Okey, jangan kurang. Itu maksud dia. Okey, so itu sahaja kelas saya. Jadi harap semua yang mana yang tak dapat masuk kelas, yang mana terlepas kelas ataupun yang ada masalah lain, boleh tonton video ni. Alright, so itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua.